Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 8 April bersama saya Zazrina Zainuddin. Kita ke berita utama. 8 pengawal keselamatan warga Filipina dihukum penjara selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Shah Alam hari ini atas tuduhan menggunakan kad pengenalan milik orang lain dan palsu. Kesemua mereka ditahan susulan operasi serentak di 3 lokasi termasuk satu fasiliti sukan sekitar Shah Alam Selangor antara jam 10 pagi hingga 12 tengah hari semalam. Azhar Tajamon, Alim Aunal dan Jasim Alano dihukum penjara selama 4 bulan, manakala Asmi Rodi dihukum penjara 9 bulan dan Halid Janul Salani 6 bulan. 3 yang lain iaitu Abu Bakar Mausil, Imboy El Insung dan Abdul Munir Asnan masing-masing dikenakan hukuman penjara 12 bulan di bawah peraturan 25-1-I PPPN 1990-Pindaan 2007. Sebagai rekod, semua tertuduh mendakwa membeli kad pengenalan palsu daripada ejen dengan harga antara RM500 hingga RM800 setiap satu. Pengakuan itu didedahkan mereka sendiri ketika disoal siasat anggota penguatkuasa Jabatan Pendaftaran Negara JPN apabila ditahan. Seorang pemuda dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan 3 sebatan oleh Mahkamah Session Melaka. Hakim Nariman Badruddin menjatuhkan hukuman terhadap Zul Hafiq Hafizi Zakaria 25 tahun. Selepas beliau mengaku bersalah, sebaik sahaja pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di Kompleks Mahkamah Air Keruh. Mengikut pertuduhan, dia yang masih bujang didapati telah merogol seorang perempuan berusia 26 tahun. Kira-kira jam 4.20 pagi di sebuah rumah di Taman Debunga Merlimau pada 21 Januari lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 376-2 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 10 tahun dan maksimum 30 tahun serta dikenakan sebat. Berdasarkan fakta kes, mangsa ketika itu sedang tidur sebelum tiba-tiba didatangi tertuduh yang menutup muka menggunakan kain putih dan mengugut menggunakan pisau serta mengarahkannya yang sedang sarat mengandung 7 bulan menanggalkan pakaian sebelum memperkosanya. Ketika kejadian, suaminya sedang menjalani hukuman penjara atas kesalahan dadah. Tertuduh yang tidak diwakili peguam bagaimanapun merayu agar hukumannya diringankan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Anis Najwa Nazari bagaimanapun memohon hukuman berat dengan mengambil kira tertuduh mengenali suami mangsa dan tahu sedang menjalani hukuman penjara. Tambahnya, jenayah dilakukan semasa mangsa sarat mengandung juga meninggalkan kesan trauma dan gangguan emosi sehingga mangsa malu untuk bertemu keluarga, terutama suaminya. Kita ke berita berikutnya. Jabatan Agama Islam Melaka Jaim menyerbu sebuah restoran di Taman Peringgit Jaya yang menyediakan perkhidmatan ulat yang mengambil pesanan makanan daripada kaki ponteng puasa. Pengarahnya Datuk Cik Sukri Cik Mat berkata, tindakan dibuat setelah risikan sejak 6 hari lalu mendapati premis berkenaan menjual makanan dan minuman seawal jam 8 pagi kepada umat Islam yang tidak berpuasa. Menurutnya, restoran terbabit adalah antara 144 lokasi panas kaki ponteng puasa yang dikenal pasti Jaim di seluruh negeri tahun itu. Katanya berdasarkan risikan sejak 1 Ramadan lalu, 2 pekerjanya bertindak sebagai ulat yang menjadi penghantar makanan yang sudah siap dibungkus kepada pelanggan yang menunggu di dalam kenderaan di luar kedai. Sementara itu, tinjauan Malaysia Gazette selama 1 jam di hadapan premis berkenaan mendapati tidak kurang 30 individu dipercayai kaki ponteng puasa menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan. Tinjauan di bahagian dapur restoran berkenaan mendapati terdapat belasan plastik minuman digantung dan diikat bersama straw dipercayai bagi memudahkan pekerja menguruskan pesanan buat kaki ponteng puasa. Menurut Datuk Cik Syukri, restoran berkenaan kerap melakukan kesalahan sama sejak lebih 5 tahun lalu dan berkali-kali diberikan amaran termasuk saman namun terus mengulanginya. Susulan itu, 7 notis kepada 7 pekerja termasuk pemilik restoran berusia antara 24 hingga 63 tahun di bawah Seksyen 49 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991, Enakmen 6 dikeluarkan. Gerakan menggesa pembentangan rang undang-undang RUU Akta Anti Lompat Parti di Dewan Rakyat supaya dibuat dengan segera. Presidennya Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai berkata, ia penting untuk mengelakkan ahli parlimen yang dipilih rakyat terjebak dengan budaya rasuah.
Katanya melalui pelaksanaannya ia dapat mengawal kelakuan ahli politik dan memelihara kedaulatan negara. Pandangan yang sama turut disuarakan supaya ia dibuat dengan menyeluruh. Anti lompat parti itu memang mengawal tata kelakuan seseorang ahli politik. Yang ini satu. Yang kedua, dia akan mengelakkan rasuah dalam kalangan wakil rakyat yang dipilih. Ini kedua. Yang ketiga, kita sokong kerana memang ini akan menjaga kesucian Parlimen dan DUN serta memelihara kepentingan kedaulatan negara kita. Dalam pada itu, Datuk Dr. Dominic berkata, Akta Anti Lompat Parti bukan undang-undang yang baharu. Malah 41 negara telah melaksanakannya. Berita berikutnya. Sehingga Februari lalu, seramai 1,736 orang menerima bantuan perubatan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP dengan jumlah perbelanjaan sebanyak RM4,396,959. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Idris Ahmad berkata, bantuan di bawah skim bantuan perubatan itu merupakan satu daripada 30 skim bantuan yang ditawarkan. Jelas beliau, antara bantuan yang disalurkan termasuk bantuan hemodialisis, peralatan kesihatan, perubatan am dan kanak-kanak khas orang kurang upaya OKU. Sementara itu, ketika ditemui media selepas merasmikan Majlis Penyampaian Sumbangan Tabung Kebajikan Hospital Wilayah Persekutuan 2022 di Hospital Putrajaya, Datuk Idris berkata 12 buah hospital telah menerima bantuan daripada MAWIP. Yang kadang-kadang apabila sebut tentang zakat ni kita hanyalah beri untuk di masjid, surau, tanah kubur semata-mata. Malahan juga kita dapat hari ini kita nak pamerkan bahawa apa yang kita beri ini ialah merupakan salah satu daripada tanggungjawab kita bersama-sama MAWIP dengan masyarakat itu berpisah tiada, supaya agihan ini dapat dimanfaatkan oleh mereka terutamanya yang memerlukan dari segi sudut perubatan dan kesihatan. Antara penerima sumbangan termasuk Tabung Kebajikan Hospital Kuala Lumpur HKL, Pusat Perubatan Universiti Malaya, Hospital Chancellor Tunku Mukhris, Hospital Putrajaya, Institut Kanser Negara, Yayasan Institut Jantung Negara, Hospital Labuan, Hospital Kanak-Kanak dan Wanita Tunku Azizah, Hospital Angkatan Tentera Malaysia Tunku Mizan dan Hospital Rehabilitasi Ceras. Susulan tular video berdurasi hampir 2 minit memaparkan kejadian seorang peniaga ayam dikenakan tindakan kompaun oleh pengawal penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. KPDN HEP Terengganu memaklumkan tindakan tersebut diambil kerana kesalahan menjual barangan harga terkawal atau ayam standard melebihi harga maksimum yang ditetapkan. KPDN HEP Terengganu dalam kenyataannya hari ini berkata kejadian tersebut berlaku di Pasar Cabang 3 Kuala Terengganu kira-kira jam 10 pagi semalam. Ketika itu seramai 11 orang peniaga yang menjual ayam standard terdiri daripada 10 orang peruncit dan seorang pemborong telah dikenakan tindakan kompaun segera sebanyak RM500 di bawah Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Katanya lagi meskipun harga yang dipaparkan menepati harga kawalan iaitu RM8.90, tetapi harga timbangan yang dijual kepada pengguna melebihi harga kawalan tersebut iaitu antara RM9.30 hingga RM10 sekilogram. Peniaga juga gagal mengemukakan bukti pembelian ayam standard sebanyak RM8.70 sekilogram daripada pembekal apabila diminta dan ia menyukarkan tindakan diambil ke atas pembekal atau pemborong. Untuk rekod, Mesyuarat Khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara pada 31 Januari 2022 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah memutuskan supaya harga maksimum runcit bagi ayam standard ditetapkan pada RM8.90 sekilogram bagi menjamin kestabilan harga ayam. Penetapan harga maksimum ayam ini telah mula dikuatkuasakan bermula 8 Februari hingga 5 Jun 2022 di bawah penetapan harga maksimum ayam dan telur ayam. Sehubungan itu, KPDN HEP Terengganu menasihati orang ramai untuk tidak membuat spekulasi atau menularkan video yang boleh mencetuskan kontroversi. Baik, dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini.
Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat berbuka.